Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Nabila Husna binti Raihan and my metric number is I21205661. Today I would like to present about the financing portfolio. What is a financing portfolio? A financing portfolio is the total of all financing held by a bank or financial institution on any given day, and it's normally the major asset of Islamic banks and other financial institutions. And the value of a financing portfolio depends not only on the profit rates earned on the financing, but also on the quality that principal and profit of the bank's selling price will be paid. Next is what is a financing portfolio management? Okay, financing portfolio management is a process of managing a financial institution, or we call it FI, financing or banks asset to achieve the objective established by the financial institution, business, and capital plans. And then the process by which the inherent risks existed in the credit are managed and controlled. Issues are identified before they become problems. Okay, for elements of financing portfolio management, we have two main elements of manage a financing portfolio for optimal profitability, which is origination and also monitoring. Origination means prudently approved financing, and then while the meaning of monitoring is carefully monitoring the performance of the financing. Monitoring is focused on maintaining asset quality and profitability. Okay, saya Nur Amira Nadira binti Muhammad Safwan. Saya akan teruskan lagi dengan objective of monitoring financing portfolio. Kat sini ada 5 objektif dia, iaitu yang pertama ialah to minimize the bank's delinquent or impaired financing account. Dia macam dengan memantau portfolio pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan menangani isu-isu yang tepat pada masanya. Ia dapat mengurangkan kejadian akaun pembiayaan yang bermasalah ataupun yang terjejas, dan dengan membantu mengekalkan portfolio keseluruhan yang lebih sihat. Poin yang kedua ialah to detect emerging early warning signal or ill to watch out for any indicator of financing deterioration. Dia macam isyarat amaran awal, iaitu proses pemantauan yang bertujuan untuk mengesan tanda-tanda kemerosotan pembiayaan yang muncul. Ia membolehkan bank menangani potensi risiko secara proaktif dan mencegah komplikasi selanjutnya sebelum ia meningkat. Poin yang ketiga, to maximize the bad debt recovery effort which can be converted into profit. Ia adalah memaksimumkan pemulihan hutang lapuk, iaitu dengan pemantauan yang cekap membolehkan pengoptimum usaha untuk memulihkan hutang lapuk tersebut. Ia dapat menukar potensi kerugian kepada keuntungan. Dengan mengenal pasti dan meneruskan strategi pemulihan yang berdaya maju, bank boleh meningkatkan kedudukan kewangannya. Keempat, counsel client who are experiencing difficulty in handling debt. Ia adalah counselling pelanggan tersebut. Kita boleh membuat pemantauan berfungsi bukan sahaja sebagai alat pengurusan risiko, tetapi juga sebagai cara untuk mengenal pasti pelanggan yang menghadapi kesukaran dalam menguruskan hutang tersebut. Ini membolehkan counselling dan sokongan proaktif memupuk hubungan pelanggan bank yang lebih mampan. Dan yang terakhir sekali, manage collection and recovery cost efficient. Dia ada dua, iaitu asset quality dan profitability. Ia adalah pengurusan kos kutipan dan pemulihan yang cekap adalah penting. Pemantauan membantu mencapai keseimbangan antara kualiti aset dan keuntungan, memastikan kos dikawal sambil mengekalkan portfolio yang sejajar dengan matlamat kewangan bank. Ini melibatkan penilaian kedua-dua kualiti aset dan keuntungan portfolio pembiayaan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Ai binti Wan Muhammad Abdul Rawi.
Nombor kad matrik saya I21205731. Saya akan memulakan pembentahan saya dengan tajuk Cost of Problem Financing. Cost of Problem Financing adalah akaun pembiayaan yang dianggap sebagai akaun bermasalah jika ia dikelaskan sebagai terjejas dan kita panggil adalah non-performing. Okey, yang pertama, ia boleh melibatkan kadar kerugian yang lebih tinggi, iaitu kepada kesan ke atas untung dan rugi. Dalam kewangan Islam, pembiayaan bermasalah boleh membawa kepada kadar kerugian yang lebih tinggi. Ia dapat menjejaskan keuntungan dan kerugian keseluruhan institusi. Yang kedua adalah reputasi. Kesan terhadap reputasi melalui penarafan dalaman dan luaran institusi keuangan tersebut. Okey, maksudnya pembiayaan bermasalah boleh menjejaskan reputasi institusi keuangan Islam secara dalaman dan luaran. Kalau secara dalaman, ia boleh menjejaskan semangat pekerja dan secara luaran, ia boleh memberi kesan kepada institusi itu dilihat oleh pelanggan dan komuniti keuangan yang lebih luas serta dapat menjejaskan penarafannya. Yang keempat adalah campur tangan pegawai selia. Melibatkan diri dalam amalan pembiayaan yang tidak mematuhi prinsip Islam boleh menarik campur tangan kawal selia. Badan kawal selia yang menyelia kewangan Islam berkemungkinan akan mengambil tindakan untuk memastikan pematuhan kepada amalan patuh syariah. Beberapa institusi yang berkemungkinan membuat akaun terjejas. Kita tengok dulu di bawah bank. Dipengaruhi oleh kuasa luar yang membawa kepada penciptaan pembiayaan yang berisiko dan marginal dari awal. Yang kedua adalah underwriting. Underwriting adalah proses di mana individu atau institusi mengambil risiko kewangan yang melibatkan bayaran, contohnya seperti insurans ataupun pelaburan. Yang ketiga adalah sistem pemantauan dalaman yang tidak mencukupi. Sistem pemantauan penting untuk berada di tahap yang memuaskan untuk memastikan kualiti kerja setiap institusi tidak terjejas. Yang keempat adalah pemantauan portfolio yang lemah. Seperti portfolio dipilih secara mudah dan tidak teliti setiap perkara yang dinyatakan. Yang kelima, mengejar keuntungan dan mengabaikan penjimatan. Setiap institusi tidak perlu mengejar keuntungan, sebaliknya perlu memastikan kestabilan di dalam institusi tersebut. Keenam adalah kuasa tinggi yang memberi keputusan kelulusan. Ketujuh, aset dan liability yang tidak seimbang. Aset dan liability perlulah seimbang bagi mengelakkan masalah yang akan berlaku pada masa akan datang. Yang ke-8 pula, growth dalam portfolio pembiayaan yang tidak normal. Yang ke-9, portfolio berkembang pada kadar yang pesat. Yang ke-10, perubahan dalam budaya pemberian pinjaman. Contohnya di mana budaya pemberian pinjam berubah daripada ekonomi berpusat. Yang ke-11, dasar makroekonomi lain yang memberi kesan kepada portfolio pembiayaan. Yang ke-12, dasar dan prosedur dalaman dibiarkan menjadi semakin lemah. Seterusnya, polisi pinjaman yang meningkatkan pembiayaan impak. Seterusnya, prestasi buruk oleh sektor perniagaan dan yang akhir sekali, pendedahan sektoral yang tidak terurus. Seterusnya, kita beralih kepada pelanggan pula. Kita tengok dari segi pengurusan. Yang pertama, sebarang penipuan, salah nyata atau pembohongan. Tanda ini adalah tanda amaran yang jelas dan kuat yang ditunjukkan daripada seorang pelanggan. Yang kedua adalah tidak mahu berkomunikasi seperti panggilan telefon dan sebagainya. Yang ketiga, kegagalan untuk menjawab soalan tertentu secara langsung dan sepenuhnya. Yang keempat, dalam temu bual, menjawab soalan dengan soalan. Jadi, dia menjawab soalan yang diberikan dengan soalan yang lain. Yang kelima adalah menyediakan maklumat yang mengelak atau tidak spesifik kepada permintaan. Contoh, penyata kewangan diminta oleh pihak bank dan dia memberi 1001 alasan untuk tidak mengemukakan penyata tersebut. Yang keenam, kelewatan yang tidak munasabah dan kerap sebagai tindak balas kepada permintaan.
Yang ketujuh adalah sebarang petunjuk bahawa rekod telah disalah letak atau dimusnahkan secara tidak sengaja. Yang ke-8, ketiadaan kaki tangan utama daripada perancangan penting atau sesi strategik. Dan yang terakhir, melangkau akaun. Kita beralih pula kepada segi keuangan. Yang pertama adalah penurunan berterusan dalam jualan dan pendapatan atau penurunan gaji bersih. Ini adalah sesuatu yang tidak bagus dan perlu dielakkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah gagal menyerahkan akaun yang diaudit tepat pada masanya. Bank perlu semak sama ada mereka mempunyai juruaudit pertukaran, dan yang paling penting sama ada mereka ada juruaudit ataupun tidak. Yang ketiga adalah pengurangan dalam keuntungan dan margin keuntungan. Yang keempat, pembubaran aset. Dan yang kelima, pendahuluan atau pinjaman daripada pengarah dan sumber lain beralih kepada banking. Keenam, permintaan untuk menukar pelindungan cagaran atau margin tidak dapat memenuhi syarat bank. Yang ketujuh, pembiayaan dengan institusi kewangan lain juga gagal bayar. Yang ke-8, tindakan undang-undang diambil terhadap pelanggan. Yang ke-9, permintaan yang kerap untuk kemudahan tambahan ataupun sementara. Yang ke-10, pemeriksaan CCRIS yang tidak menguntungkan. CCRIS itu adalah singkatan daripada Central Credit Reference Information System. Seterusnya, pembayaran dibuat oleh pihak ketiga, terutamanya untuk sewa beli. Yang seterusnya, kemungkinan pemindahan kenderaan pada pihak ketiga tanpa kebenaran pemilik. Itu adalah contohnya. Petition untuk notis kebankrapan dalam akhbar dan khabar angin mengenai bankrupt pelanggan lah. Seterusnya, permintaan yang kerap untuk kelewatan lanjutan cek penangguhan atau menangguhkan pembayaran. Seterusnya, cek dikembalikan, dihentikan pelanggan menghentikan pembayaran ataupun tutup akaun. Seterusnya, permintaan yang kerap untuk menjadualkan semula atau menyusun semula akaun. Dan yang terakhir sekali, pengurangan dalam bilangan transaksi dalam akaun semasa. Seterusnya, kita beralih kepada operasi pula. Yang pertama adalah kontrak ditamatkan kerana kegagalan memenuhi spesifikasi kerja. Yang kedua, sediakan dokumen palsu atau dokumen tersebut telah pun diusir oleh pihak lain. Dan yang ketiga adalah penarikan balik pelanggan atau pembekal utama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.